Terima kasih rakan sukas Andi dan juga Hani di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 1 Ramadan. Selamat berpuasa buat semua umat Islam di Malaysia. Jadi apabila bercakap mengenai bulan Ramadan, selain menu berbuka puasa yang begitu enak sekali dan juga keazaman untuk meningkatkan amal ibadah kita, amalan berzakat juga merupakan antara yang harus diberi perhatian serius. Jika kita lihat ada satu konsep yang lebih menyeluruh, amalan berzakat bukan sahaja menjadi kewajipan buat semua umat Islam, namun ia juga turut membuka ruang kepada individu yang kurang bernasib baik untuk merasai sedikit kegembiraan, terutamanya apabila menjelang bulan Syawal, apabila rezeki ini dikongsi menerusi pembayaran zakat. Jadi bagi memperincikan dengan lebih lanjut mengenai amalan berzakat, bersama dengan saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, Tuan Amran Hazali. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kita boleh terus kepada agenda kita Tuan. Mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai kaedah ataupun kemudahan pembayaran zakat yang disediakan oleh Zakat Pulau Pinang kepada masyarakat. Terima kasih Reza, terima kasih TV1 RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Barangkali sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya perlu memberi sedikit pencerahan tentang dua kadar zakat fitrah yang diperkenalkan oleh Zakat Pulau Pinang mulai pada tahun ini ataupun pada tahun ini. Sebenarnya pengenalan dua kadar ini sudah pun dibuat atau dilaksanakan tahun 98-99 dulu. Jadi ini bukan perkara yang baru. Dan dua kadar ini juga dikenal pasti atau cadangkan untuk mereka yang makan beras jenis yang lebih mahal sedikit. Contohnya beras basmati, beras siamwangi dan sebagainya. Cadangan ini pada dasarnya telah diluluskan oleh Jabatan Kuasa Fatwa dan kemudiannya diperkenankan oleh Kebauduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam bagi negeri Pulau Pinang. Jadi ia bukan suatu perkara yang baru. Dan berbalik kepada persoalan yang timbulkan oleh saudara Riza tadi, bagi tujuan pembayaran zakat fitrah khusus Play Store dan App Store melalui perkhidmatan Jompay, melalui imbasan QR Code yang disediakan oleh Bank Muamalat yang membenarkan lebih kurang 6 bank utama untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Juga melalui perkhidmatan FPX. Ini boleh kita layari melalui ataupun di web portal Zakat Pulau Pinang di www.zakatpenang.com melalui perbankan internet Maybank to You. Ini pun satu kaedah yang sebenarnya biasa dilaksanakan oleh pemegang-pemegang akaun bank tersebut, dan akhir sekali melalui GoPay. Maknanya ada 6 kaedah online yang kita harapkan supaya 6 kaedah ini dimanfaatkan sepenuhnya.
dipilih mana satu oleh masyarakat Islam di Pulau Pinang bagi tujuan menunaikan zakat fitrah pada tahun ini. Sungguh pun demikian, kita percaya dan kita yakin bahawa di sebalik kemudahan-kemudahan secara online, secara digital yang kita sediakan, kita tahu masih ada lagi segolongan masyarakat yang mungkin lebih selesa menunaikan zakat fitrah melalui kaedah tradisional, melalui kaedah konvensional. Maka di sana kita meraihkan golongan ini, golongan yang berumur dan sebagainya, dan kita sudah melantik lebih kurang 1,755 amil fitrah melalui 239 karya, dan mereka boleh membayar terus kepada amil-amil fitrah yang dilantik ini melalui kaedah drive-thru dan sebagainya, sebab memang di peringkat karya mereka akan menyediakan kemudahan-kemudahan, dan mungkin saya difahamkan bahawa masjid-masjid, perkarangan masjid, bukan dalam masjid, bukan juga veranda masjid, tapi perkarangan masjid mungkin akan digunakan sebagai untuk mewujudkan kaunter-kaunter drive-thru yang sementara bagi memudahkan masyarakat Islam khususnya untuk menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah mereka. Jadi Tuan, kalau kita lihat hari ini 1 Ramadan, mungkin ada bantuan yang disediakan oleh Zakat Pulau Pinang kepada golongan yang kurang bernasib baik? Baik, untuk Ramadan ini sebagaimana tahun-tahun sebelum ini, sememangnya Zakat Pulau Pinang sudah memperuntukkan satu dana khusus untuk membantu golongan fakir dan miskin bagi menghadapi ataupun meraihkan Ramadan, iaitu kita namakan sebagai program ataupun bantuan Nur Ramadan. Bagi tahun ini, alhamdulillah, kita memberikan sedikit tambahan. Kalau tahun sebelum ini 600, tahun ini kita bagi 700 kepada lebih daripada 3,000 keluarga untuk mereka meraihkan Ramadan di rumah masing-masing. Jadi ini adalah satu inisiatif yang dilakukan. Selain daripada itu juga kita memberikan juga kit Ramadan, tapi pada tahun ini kita memberikan dalam bentuk cash, bukan lagi dalam bentuk barangan, untuk memastikan bahawa mereka juga dapat meraihkan Ramadan, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat kan Tuan, sekarang ini kita berpuasa ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Betul. Mungkin ramai individu ataupun peniaga-peniaga yang terjejas apabila kita perlu berada dalam tempoh ini. Mungkin ada sedikit bantuan yang disediakan oleh Zakat Pulau Pinang. Sememangnya Zakat Pulau Pinang sejak alhamdulillah Zakat Pulau Pinang masih berupaya untuk membantu golongan ini, cuma antara lambat dengan cepat sahajalah, sebab ada juga maklumat-maklumat yang kita terima itu tak cukup dan sebagainya, tapi kita cuba sedaya upaya untuk membantu golongan yang terjejas. Juga Tuan, mungkin sebagai penutup pada hari ini, mungkin ada pesanan kepada rakyat di luar sana yang ingin membayar zakat ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Pesanan kami di Zakat Pulau Pinang kepada masyarakat Islam khususnya di Pulau Pinang supaya dapat menunaikan zakat fitrah khususnya dan zakat harta amnya melalui secara digital, secara online, sebagai mematuhi PKP dan juga mematuhi social distancing yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Jadi kita tidak mahu dalam saat kita nak beribadah, sebenarnya menunaikan zakat ini juga satu ibadah, tapi kita juga dalam pada yang sama harus menjaga kesihatan dan sebagainya. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pembayar-pembayar zakat, khususnya yang membayar zakat di Zakat Pulau Pinang, kerana dengan sumbangan zakat yang diberikan kita telah banyak membantu khususnya yang berhadapan dengan masalah COVID-19 ini. Sudah pasti walaupun demikian kita masih memerlukan
tambahan zakat dana daripada mereka yang berupaya, mereka yang berkemampuan supaya masalah ini dapat kita atasi di masa-masa akan datang. Dan mungkin untuk kata-kata akhir saya ingin juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada semua yang menonton, khususnya kepada warga Pulau Pinang, umat Islam di Pulau Pinang. Mudah-mudahan ujian yang sedang kita hadapi ini Allah berikan kekuatan kepada kita dan Allah berikan kekuatan kepada keluarga kita untuk sama-sama meraihkan walaupun dalam apa juga keadaan, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian yang begitu berinformasi sebentar tadi. Jadi kami fikir itu saja yang dapat kami kongsikan ketika ini. Meskipun kita berpuasa ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, jangan jadikan ia sebagai alasan untuk lewat membayar zakat. Pelbagai platform disediakan, tunaikanlah kewajipan anda. Jadi kembali semula ke rakan tugas Hani dan juga Andi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas kita yang berada di Pulau Pinang bersama dengan tetamunya tadi dari Zakat Pulau Pinang untuk memberikan kita pengisian berkaitan dengan zakat itu sendiri, zakat fitrah dan juga bantuan.